العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلس حينتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam ramai-ramai sekalian hamba Allah yang ada di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memilih kita untuk menjadi sebahagian daripada kalangan hamba-Nya yang direzekikan oleh Allah taala untuk meneruskan hidup sebagai seorang hamba Allah taala. Kerana pada ketika seorang hamba itu melupakan untuk bersyukur, maka ketika itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba itu tidak lagi menjadi suatu nikmat, kan tetapi ianya akan menjadi suatu amanah yang akan dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah pula. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran macam tu. Bila Tuhan kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pada setiap kali kuliah memang saya akan sebut tentang perkara ni tuan-tuan. Sebab passion manusia ni dia cepat sangat lupa. Pada ketika dia dulu jahat baru jadi baik, pada ketika tu segala kebaikan dianggap besar. Tapi ketika mana dia telah mula biasa dengan kebaikan itu, dia mula merasakan kebaikan-kebaikan yang Allah bagi itu kecil, menyebabkan akhirnya kebaikan yang dianggap kecil itu mula hilang daripada diri dia. Macam kita dulu baru berhenti semayang tuan-tuan, kita rajin nak semayang, betul? Bila lama-lama kita semayang, sekarang sembahyang tu jadi suatu benda yang susah untuk kita buat. Sama juga dulu kita mula-mula belajar bab sedekah. Kali pertama kita sedekah tuan-tuan, saya ingat pengalaman saya sendiri. Masa tu saya sekolah rendah lagi. Almarhum ayah saya bagi duit 5 rupang. Saya ambil 5 rupang tu masuk duit tabung Jumaat. Petang tu tuan-tuan ada orang pakcik mana tu tak kenal, dia bagi kat saya RM5. Terus masa tu rasa nikmat pasal apa ni? Dapat ganjaran segera asbab daripada sedekah. Minggu depan dia terus semangat lagi lah, bubuh RM1. Bubuh-bubuh tak boleh apa dah. Bila dah tak boleh, minggu lain sekali buat apa? Tak boleh lah. Allah SWT. Jadi sebab apa tuan-tuan? Sebab sangkaan kita ganjaran itu mesti datang mengikut apa yang kita nak. Tanpa kita sedar, sebenarnya ganjaran yang Allah Ta'ala bagi yang paling besar bagi seorang hamba ni apa tuan-tuan? Istiqamah.
Istiqamah dalam taat ni lah sebenarnya nikmat yang besar. Ramai daripada kita terlepas pandang. Allah SWT. Pasal itu ada orang bila dia mengaji, dia jumpa tok guru yang hebat sikit, dia tinggal tok guru hadut dah. Sebab apa? Sebab dia lupa pada istiqamah itu lebih besar daripada kemasyhuran yang dia cari. Allah SWT. Pasal itu saya selalu ingat pesan guru saya, tuan-tuan. Ada orang dia pergi Kaabah baru rasa tenang. Balik-balik dia kata apa? Bahagialah kat sana, tenanglah duduk kat rumah Allah. Allah SWT. Walhal rumah Allah yang ada di kampung dia pun sama aja macam mana rumah Allah di sana. Tapi kenapa ketika mana kita masuk rumah Allah di sini, kita tak berasa apa? Tapi di sana kita berasa. Allah SWT. Sebab apa tuan-tuan? Tanpa kita sedang dipermainkan oleh hawa nafsu kita. Allah SWT. Sebab hakikatnya Allah Ta'ala ni dia bertempat ke tak tuan-tuan? Kita mengaji tauhid setiap minggu, setiap bulan, sebulan 2 kali kita baca kitab ni tuan-tuan. Kita dah cuba faham sungguh-sungguh dah, Allah Ta'ala ni tidak mengambil tempat langsung. Dah tu, ketika mana kita pergi satu tempat, baru berasa ada Tuhan. Pergi satu tempat, tak berasa pula ada Tuhan. Adakah kesalahan tu duduk kat Tuhan? Duduk dengan orang ni baru berasa nak tenang. Duduk dengan orang ni berasa tak tenang. Yang masalah sebenarnya siapa tuan-tuan? Kita. Sebab hakikatnya ketenangan itu datang daripada diri kita. Kita ni nak tahu kita betul tak betul senang ya? Bila orang duduk dengan kita tuan-tuan, orang rasa tenang. Orang rasa bahagia. Bila orang duduk dengan kita, masalah yang banyak dia rasa hilang. Tapi bila kita ada, orang serabut tuan-tuan. Allah SWT. Orang tak boleh duduk dengan kita, dia rasa serabut. Dia tengok kita jadi serabut. Allah SWT. Maka kita kena perbaiki diri kita. Jadi saya sebut benda ni sebab apa? Sebab saya tak mau kita semua, termasuk diri saya terutamanya, menjadi daripada kalangan hamba yang lupa bersyukur. Sebab hakikatnya tak ada satu kebaikan pun yang mampu kita laksanakan melainkan dengan izin dan pilihan daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita duk sangka kita boleh semayang, kita boleh mengaji, kita boleh baca Quran, kita boleh sedekah, kita boleh puasa, kita boleh buat macam-macam ibadah. Semua mai daripada kita, tak. Sebab tu buat ibadah kena cara dia. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau semayang dekat sini tak boleh rasa khusyuk, semayang kat masjid lain rasa khusyuk, maksudnya yang bermasalah itu kita tuan-tuan. Sebab hakikatnya rumah Allah ni ada beza tak? Tak ada. Macam tu juga dengan orang yang mengajarkan agama, tak ada beza pun tuan-tuan. Ni yang masyhur, kita taat sungguh. Hak pandai bercakap, petah berkata-kata, lembut betul kata, yang tu kita sanjung puji sungguh. Tambah pula orang tu pandai ambil hati kita, lagi kita sayang. Jenis tok guru hak cengih sikit, hak tak betul semua tegur, yang tu kita meluat tak mau. Tak. Hakikatnya orang yang mengajar agama semua sama tuan-tuan. Sebab tujuannya semua satu, nak mencari redha Allah. Sebab hari ni kita duduk kat zaman fitnah tuan-tuan. Zaman yang kita mula nampak keaiban pada guru-guru kita. Kita nampak silap pada guru-guru kita. Macam mana yang berlaku pada tok guru kita, Fadil Ustaz Azhar Idrus. Bila dia tegur, ada pula yang hentam. Hak tegur tu pula tok guru kita belakang juga. Allah SWT. Dah jadi lagu mana? Walhal apa yang Ustaz Azhar Idrus sebut betul tak? Betul. Allah SWT. Mustahil orang boleh kata agama dulu dengan sekarang beza. Mustahil. Sebab sejak daripada zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, Tuhan yang sama ke Tuhan yang berbeza? Dan Tuhan ni, dia tak tetap pendirian macam kita lah. Hari ni dia macam ni, esok macam ni pula. Zaman Nabi Adam dulu, dia suruh sebut agama lain. Kat zaman Nabi Muhammad, sebut nama lain. Macam tu kan? Tak. Allah SWT. Jadi, kita ni sebab cetek ilmu. Maka bila kita cetek ilmu, kita tak nampak yang jauh ke depan.
Jauh ke depan ke mana? Bila kita mula menormalisasikan istilah yang tak sesuai digunakan pada zaman yang ramai daripada kalangan orang Islam jahil. Hakikatnya semua sebut tu betul kakak. Tapi orang hak dengar ni, dia takkan nampak mana satu betul, mana satu salah. Allah SWT. Dia faham? Allah SWT. Jadi sebab tu Allah SWT Muhammad, saya pesan kepada ni untuk kita sama-sama ambil peringatan, ambil perhatian sungguh-sungguh. Nak Allah jaga kita kat zaman ni mudah. Minta Allah Ta'ala bagi dekat kita istiqamah. Betul antara doa yang saya amal, saya ambil pada guru saya tuan-tuan, Allahumma inna nas'aluka al-afiyata was-salamata wal-istiqamah wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa amalan mutaqabbala. Tu doa tu tuan-tuan setiap kali sebelum makan baca. Sebab doa sebelum makan, waktu sebelum makan ni antara tempat yang mustajab doa. Sujud akhir baca. Sebelum bagi salam baca. Setiap masa doa tu jangan tinggal tuan-tuan. Pasal apa? Kita minta dekat Allah Ta'ala supaya dia bagi dekat kita salah satunya daripada doa tu istiqamah. Istiqamah ni tuan-tuan benda yang paling susah orang nak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak keberkatan dalam hidup, maka belajarlah untuk mendapatkan istiqamah. Tambah-tambah orang mengaji tuan-tuan, dia tak boleh mengaji lompat-lompat. Dia kena mengaji duduk sampai Tok Guru tu kata apa? Hampir ngaji tempat lain lah. Sampai dia suruh. Ni tak, Tok Guru tak ada suruh. Kita tanya, saya nak pergi ngaji kat ustaz ni boleh tak? Saya nak pergi kat orang ni boleh tak? Saya nak pergi, nak tanya siapa Tok Guru tu tak suruh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi istiqamah ni benda yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab guru ni dia kenal murid ni lebih daripada murid kenal diri dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Maka kita sama-sama jaga benda ni insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab ni lah. Hari ni kita nak sambung dekat hikayat dahari dengan Imam Abu Hanifah. Allah SWT. Jadi Allah SWT Muhammad, kisah ni tuan-tuan banyak pengajaran yang kita boleh ambil sebenarnya. Allah SWT. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubuna binuri anwari asrarihi amin. Dan kata musannif, dan seperti barang yang dihikayatkan. Maknanya ada satu kisah yang diceritakan kepada kita, bahawa ada satu dahari, iaitu ada seorang laki-laki yang namanya Dahari. Datang ia pada zaman Hammad, iaitu guru kepada Imam Abu Hanifah, dan menuntut ia akan segala ulama, hendak berhujah ia dengan katanya. Jadi Dahari ni tuan-tuan, dia muncul pada zaman guru kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Hammad. Dan Dahari ni dia main dengan tujuan masa tu, dia nak berhujah dengan sekalian ulama yang ada pada masa tu, dengan beberapa soalan, dengan tujuan untuk memperlekehkan ulama-ulama yang ada. Sebab dia rasa dia bijak dalam berkata-kata. Maka apa katanya? Iaitu pertama, kata kamu Allah itu ada, manakala ada betapa tiada tempatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tiada ada sesuatu yang mawjud melainkan ada tempatnya. Allahumma salli. Jadi dia kata, soalan dia kata, kamu kata Allah Ta'ala tu ada. Manakala ada bagi Allah tu tiada tempatnya, dia kata. Faham tak? Kan kita kata Allah tu wujud tak bertempat. Jadi dia kata tidak ada sesuatu pun yang mawjud melainkan ada tempatnya. Mana boleh benda yang ada tapi tak ada tempat. Jadi soalan ni bila ditanya, maka tak ada orang yang boleh jawab. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beberapa mereka itu yang sudah dikalahkan oleh Dahari, maka bertanya ia kepada manusia. Dia tanya lagi orang ramai-ramai. Dia kata, Allahumma salli, adakah lagi tinggal daripada ulama kamu seorang? Ada lagi kah ulama kamu yang masih lagi tak boleh, yang boleh jawab soalan aku? Dia kata.
Masa tu semua surrender, tak boleh jawab. Ya Allah SWT. Jadi sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak semestinya orang yang bijak berkata-kata adalah orang yang benar. Faham tak? Tak semestinya orang yang pandai berkata-kata ni adalah orang yang betul. Betulnya seseorang ni tak dinilai pada percakapan, tuan-tuan. Dia dinilai daripada perbuatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal tu orang kalau mai kat saya berjanji sekian-sekian, saya tak pernah ambil pegang pun. Dulu orang cakap saya percaya. Saya biasa, tuan-tuan, ada satu orang ni dia kata, Ustaz nak pakai untuk sekolah, berapa nak pakai habak? WhatsApp dia kat saya, nanti saya bagi duit dia dah. Kita ni jenis lurus, tuan-tuan, percaya. Nak pakai duit, nak buat program, saya WhatsApp dah. Assalamualaikum Haji, ni nak buat program ni, nak pakai duit sekian-sekian belanja. Kemah harga ni, banyak makan total banyak ni dah. Dia kata apa, tak apa, Ustaz main ambil duit dia dah. Saya main daripada lu start, tuan-tuan, pergi jumpa dia dekat Shah Alam. Nak pakai 8,000 Allah SWT. Dia suruh saya ambil, saya pergi sampai jumpa dia kat sana, tuan-tuan. Dia bagi ke saya 2,000 Dia kata apa, lagi 6,000 nanti saya bagi kemudian. Sampai ke sudah, tuan-tuan, sampai ke hari ni. Allah SWT. Kalau tahu lu kata baik tak payah happy, minyak tu saja berapa dah. Penat lagi, Allah SWT. Ni punca percaya. Kena tak serik lagi. Ada orang main pula, dia kata, Ustaz, Allah SWT, kita buat program 7 hari 7 malam, saya sponsor semua. Kita buat kutipan. Dana ambil ke Ustaz semua dah. Saya tak mau sekupang pun. Saya bagi bajet ke Ustaz 50,000. Percaya, tuan-tuan. Saya kata 7 hari macam lama sangat kot. Kita buat 3 hari boleh tak? Tak apa, buatlah lagu ni. Bajet saya 50,000 dia dah. 3 bulan, tuan-tuan, saya buat persiapan. Buat program Carnival 3 hari kat Jitera macam tu. Ni kali terakhir yang saya kena tipu, lepas tu saya tak percaya orang lah. Allah SWT. Total pembelanjaan 36,000, tuan-tuan. Hari program, saya tanya PA dia, mana duit tak turun lagi. Saya dah keluar duit sekolah saya masa tu 18,000. Habis dah duit dia. Habis terus ni, duit saya ni habis. Tak ada apa dah. Allah SWT. 18,000 dah keluar. Total semua 36. Tahu, tuan-tuan, dia bagi saya pelik. Dia kata apa? Minta maaf sepatah pun tak ada. Dia kata apa? Unexpected expenses. Dia kata dia ada pembelanjaan yang tak dijangka, jadi dia tak ada duit. Dia bagi kat saya 1,500, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Masa tu saya nak jual habis kereta saya semua, saya nak jual habis tu. Nak bayar duit orang. Saya tak pernah berhutang orang sebab saya, tuan-tuan. Saya berhutang sebab orang. Percaya ke orang? Percaya ke orang, berhutang. Percaya ke orang, berhutang. Allah SWT. Saya mengadu kat guru saya. Dia kata apa? Tu masalah hang, percaya ke orang kata. Orang suruh percaya kat Tuhan, hang percaya ke orang. Hadap lah dia kata. Masa tu, tuan-tuan, tak tahu nak tak muka atau mana. Kita minta tolong orang yang kita kenal ada duit, boleh tak tolong sikit-sikit? Tak tolong, tuan-tuan. Marah saya lagi dah. Dia pun kata apa? Dah tahu Ustaz nak buat program besar-besar ni, kali buat agreement hitam putih je dah. Benda jadilah. Kita bukan tak mau buat hitam putih. Percaya, rapat. Dia rapat dengan saya, tuan-tuan. Ni semua kena orang rapat kan ni. Allahumma salli. Ni percaya. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu bila kita update dekat Facebook, anak dia kata saya ni buka aib. Dan orang sokong siapa? Sokong mereka. Pasal apa? Sebab saya bercerita kat orang. Hak saya ni lagu mana? Dan macam tu lah, tuan-tuan. Allahumma salli. Sebab apa? Percayakan kepada kata-kata. Jadi, benda yang betul sebenarnya, dia tak duduk dekat mulut. Dia duduk dekat perbuatan. Sebab tu kesempurnaan iman, dia kena cukup 3 syarat. Kita mengaku beriman dengan Tuhan. Kena cukup 3 syarat tu, tuan-tuan. Iaitu membenarkan itu dengan perbuatan kita. Berarti kita nak tengok orang kasih kat kita ke tak, bukan duduk pada mulut dah. Saya sayang kat awak. Saya sayang sungguh ni. Dah. Sayang yang betul, tuan-tuan, dia duduk pada perbuatan. Perbuatan macam mana? Setiap kali doa, dia doa. Setiap orang tu ada masalah, dia ambil benda tu sebagai masalah dia. Ni tak, masalah dia, masalah kita. Masalah kita, masalah kita. Faham? Allah. Jadi dalam kisah ni, pertama sekali yang kita boleh belajar apa dia?
Tak semestinya orang yang pandai berkata-kata adalah orang yang betul. Allah subhanahu. Sebab hari ni orang nak mengaji tuan-tuan, dia tengok pada cantik berkata-kata. Saya dulu tuan-tuan, sebelum saya mengajar, saya ni motivator, buat program motivasi untuk anak-anak. Motivasi saya dulu tuan-tuan, kalau buat setiap kali program mesti teriak budak-budak. Jadi bila orang tengok boleh bagi budak-budak teriak, orang suka tuan-tuan. Walhal benda tu semua duduk dalam skrip belakang dah. Nak main emosi orang bukan susah pun. Allah subhanahu. Jadi sebab tu kalau kita tengok tok-tok guru pondok, hak yang lama-lama yang istiqamah mengajar ni, kadang tu seorang je mengaji dengan dia. Dia cakap kadang kita pun tak faham. Betul. Tapi hak dia ajak kat kita, itulah benda yang patut kita pegang. Tapi mutaakhir ni orang tak mahu yang macam tu. Orang nak orang yang pandai berkata-kata, orang yang pandai petah mengambil hati orang dengan percakapan dia. Maka kena hati-hati tuan-tuan. Allah SWT. Sebab ada orang dia tak berani bercakap pada benda yang betul. Orang tu buat salah tau. Dia tak berani tegak tuan-tuan. Pasal apa tak berani tegak? Kerana takut hilang kedudukan dia. Allah SWT. Orang ni macam-macam jenis tuan-tuan. Kadang dia guna kita hak suka cakap direct ni untuk cakap bagi pihak dia. Tapi bila orang tanya dia khianat kita balik. Saya usah kenal tak kita dah. Ni hampir cakap ni. Kita pun pergi cakap. Dia tanya, siapa lagi yang cakap betul? Ni dia sekali. Dia kata apa? Tak, bila masa aku cakap. Allah SWT. Sebab tu Allah SWT Muhammad berhati-hati dalam pada kita nak mengambil sesuatu daripada orang. Tak semesti orang yang pandai berkata-kata ni adalah orang yang betul. Ya Allah SWT. Jadi nak nilai betul tak betul macam mana? Nanti kita tengok tadi. Ya Allah SWT. Sebab Allah SWT dalam kisah ni banyak sangat pengajaran. Pasal tu musannif dia bawa kisah ni dalam kitab ni untuk kita belajar sesuatu tuan-tuan. Baik. Jadi Allah SWT Muhammad, maka dah hari ni dia tanya, ada lagi ke daripada kalangan kamu, ulama kamu yang kamu sanjung-sanjung, yang kamu angkat ni, yang boleh mai lagi berhujah dengan aku? Ada lagi ke? Ada dah. Baik. Maka ketika itu sahut orang yang banyak, ada lagi iaitu Hammad. Jadi orang masa tu dia kata ada lagi seorang lagi ulama yang tak jawab lagi soalan tu dah. Iaitu nama dia Hammad. Allah SWT. Sekalian ulama ni dia tak boleh jawab bukan kerana mereka ni tak faham dah. Tapi kerana kepetahan itu Allah tak bagi kat dia. Sebab dia tanya mana boleh benda yang maujud, tak ada tempat ada, mesti ada dia dah. Contoh kita ada kata ada botol ayak tadi. Kan? Kat mana kata kita nampak ada botol ayak? Bila dia duduk atas meja. Faham? Jadi macam mana kamu boleh kata Tuhan tu ada, sedangkan kamu kata Tuhan tu tak bertempat? Soalan dia lagu tu. Maka ulama tak boleh jawab bukan kerana mereka jahil, bukan sebab mereka ni bodoh tuan-tuan. Cuma mereka tak pandai nak hujah balik dengan orang tadi ni, nak membuktikan macam mana adanya Tuhan tadi ni tanpa bertempat. Boleh faham? Allah SWT. Baik. Maka berkata Hammad, Allah SWT. Maka sahut orang banyak, ada lagi iaitu Hammad. Maka berkata Dahri, hai Khalifah, hadirkan olehmu akan dia pada aku, supaya berhujah ia serta aku. Bawa mai kat dia dah. Aku nak berhujah dengan dia. Aku nak dia jawab soalan aku. Tu kata Dahri. Maka menyeru Khalifah akan Hammad. Maka berkata Hammad, beri tangguh olehmu akan daku malam ini. Maka Imam Ahmad pun ketika tu, bila dia dapat seruan tu, maka dia kata apa? Boleh tak bagi tangguh satu malam dia dah. Allah SWT. Tangguh satu malam dia dah. Pasal apa dia minta tangguh? Pasal dia cuba mencari jawapan yang boleh dia nak bagi ke orang tadi ni. Baik. Maka tatkala berpagi-pagi, datang Abu Hanifah dan adalah ia lagi kecil. Maka ketika ni Imam Abu Hanifah mai jumpa dengan Hammad yang merupakan guru dia. Tapi Imam Abu Hanifah masa tu kecil lagi tuan-tuan. Dia masih lagi budak-budak.
maka melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu di dalam duka cita yang sangat. Ini sifat seorang murid, tuan-tuan. Murid, tuan-tuan, ketika mana dia ni sungguh-sungguh duduk dengan guru dengan ikhlas, maka dia akan menjadi orang yang sangat kenal guru dia. Dia tengok muka guru, dia tengok keadaan guru, dia tahu guru ni tengah sedih. Dia tahu guru ni tengah fikir masalah. Dia tahu guru ni tengah marah. Dia tahu guru ni tengah sekian-sekian. Dia tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana seorang anak melihat keadaan ayah dia. Tuan-tuan, kalau balik rumah tengok ayah duduk seorang-seorang, kita tahu dah ayah kita tengah fikir apa sudah. Betul tak? Sebab apa? Kasih, tuan-tuan. Jadi murid yang tak boleh faham keadaan guru ni, murid yang tak betul-betul kasih pada guru. Allahumma salli. Orang tanya saya, tuan-tuan, ada seorang guru saya ni, kalau tuan-tuan kenal, tapi saya tak mau sebut, tuan-tuan. Sebab saya ni tak suka menumpang masyhur guru. Allah SWT. Pada dulu lagi memang saya tak suka, tuan-tuan. Orang sampai orang tanya baru saya ngaku. Tu pun kadang-kadang tak ngaku, tuan-tuan. Allah SWT. Orang heran, tuan-tuan, guru saya ni, dia boleh jawab dekat saya WhatsApp ni benda yang remeh-remeh. Dia boleh jawab amin, dia boleh jawab sama. Anak dia sendiri tengok, anak tu guru saya tengok, dia kata, boleh no jawab macam ni ke ustaz? Biasa tak jawab macam ni lah. Kami anak pun jarang dapat macam ni lah. Allah SWT. Ni bukan cerita bangga, tuan-tuan. Ni nak berkongsi, tuan-tuan. Macam mana kita nak menjadi murid yang baik pada guru, supaya keberkatan ilmu tu mengalir mai kat kita. Allah SWT. Keberkatan ilmu ni kita nak. Pasal apa ni? Sebab tu yang nak bawa kita betul dalam jalan hidup. Kita duduk pergi latang mana pun, kita dengan Tuhan ni nak bagi betul setiap masa. Ni tak, depan Tok Guru kita pijak semut tak mampu. Belakang Tok Guru kita perangai lebih pada apa lagi. Allah SWT. Kita tak mahu lagu tu. Kita nak bila Tok Guru tak ada pun, macam Tok Guru duduk depan muka. Pasal tu guru-guru saya, tuan-tuan, dia mengajak macam mana? Beramanah dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi sebab apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab Allahumma salli ala Muhammad. Pada setiap kali guru saya ni ada apa-apa, tuan-tuan, kita tahu, tuan-tuan. Kita ambil tahu pasal guru. Allah SWT. Menyebabkan guru ni dia rasa yang kita betul-betul sayang kat dia. Allah SWT. Ni tak, kita kira kita ya. Kira-kira nak berlepas kita Tiada kan? Hak Tok Gurunya pasal dia. Dia Tok Guru dah. Allah SWT. Yang penting aku ni dah. Aku dulu. Allah SWT. Muhammad. Tak boleh, tuan-tuan. Kita dengan guru ni, tuan-tuan, guru dulu, baru kita. Allah SWT. Jadi Imam Abu Hanifah ketika mana dia melihat akan gurunya Muhammad, maka dia tahu guru dia ni tengah runsing. Sebab tu Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang sangat hebat dalam ilmu dia. Cerita pasal Imam Abu Hanifah ni antara riwayat kisah yang paling banyak diceritakan, tuan-tuan. Bagaimana zuhudnya Imam Abu Hanifah, bagaimana waraknya Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan baca kan? Kalau nak belajar tentang imam yang zuhud, yang warak, orangnya adalah Imam Abu Hanifah, tuan-tuan. Dia tok guru besar, tapi kerja dia repair kasut. Tok guru besar, kerja dia repair kasut. Allah SWT. Ni Imam Abu Hanifah. Warak sampai tahap tu, tuan-tuan. Dia orang yang ada jawatan, dia ada orang yang ada ilmu, ada kedudukan, tapi dia tak memilih untuk masyhur dengan kedudukan dan ilmu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa ni? Keberkatan ilmu daripada guru yang turun kat dia. Ni daripada kecil lagi, tuan-tuan. Allahumma salli. Baik. Jadi pada masa tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, datang Abu Hanifah dan adalah ia lagi kecil. Maka melihat ia akan gurunya yang bernama Muhammad itu di dalam duka cita yang sangat, maka bertanya Abu Hanifah akan dia apa sebab daripada percitaan ini. Maka berkata ia, Allahumma, betapa aku tiada duka cita dan telah menyeru oleh khalifah akan daku berhujah serta dahri dan telah menghimpunkan segala ulama, dan aku bermimpi semalam di dalam tidurku akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Jadi Muhammad ni dia berkata pada murid dia Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad ni dia kata, macam mana aku tak sedih, dia kata. Semalam dia kata khalifah dah panggil aku. Ya Allah SWT.
perintahkan kepadaku untuk berhujah dengan dahri. Dalam keadaan sekalian ulama yang lain ni dah pun berhujah dengan dia. Tak boleh. Macam mana aku tak sedih? Dan aku bermimpi pula semalam dalam tidur aku, katanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan suatu penglihatan yang sangat mungkar. Mimpi itu dia kata, mimpi yang dia rasa macam petanda buruk bagi diri dia. Ni Ahmad kata, Imam Ahmad kata. Baik. Maka berkata Abu Hanifah, apa ia? Allah. Jadi Imam Abu Hanifah tanya dekat guru dia, mimpi apa? Mimpi itu mimpi macam mana? Maka katanya akan Imam Ahmad, aku lihat akan satu dusun yang sangat luas, lagi berhiasan, dan ada padanya satu pohon kayu yang berbuah, maka keluar daripada satu penjuru kampung itu babi. Allah SWT. Ni dalam kitab tulis babi rendah lah. Saya dia kata saya sebut babi pula. Allah SWT. Nah? Orang lain ni kan boleh, dia nak suruh sebut khinzir. Allah SWT. Padahal khinzir tu bahasa Arab, bahasa Melayu babi rendah. Nah? Tuan tukar lah lagu mana pun, bunyi dia babi juga. Allah SWT. Nah? Kut babai ke tak? Allah SWT. Babi. Nah? Dia tulis dalam kitab tu babi rendah. Allah SWT. Nah? Yang kotok tu bukan babi rendah. Nah, yang kotok tu pegang babi. Nah, lah kita tak pegang babi rendah, sebut babi. Nah, tapi lah orang lah terbalik rendah. Nah, hak pegang babi tak apa, comel dia dah. Sebut babi tak boleh, kasak dia dah. Allah SWT. Tu kata ramai orang gila ni rendah. Allah SWT. Nah, macam istilah Kristian tu lah rendah. Nah, betul dah memang istilahnya Kristian dulu. Sekarang ni bila sebut Kristian, orang faham Kristian yang dulu ke yang lah dah. Jadi istilah tu tak sesuai pakai dah. Tak sesuai dah. Jadi bila istilah yang tak sesuai, nak kena sebut lagi tak? Sama macam perkataan buku lali tuan-tuan. Saya mengaji dengan almarhum Syekh Fahmi dulu, baca kitab kuning kat lah. Syekh Fahmi baca apa? Buku lali dia kata. Sebenarnya bukan buku lali je dah. Perkataan yang asalnya adalah buku kaki. Kitab Jawi lama ni dia suka baris atas hilang, sebab tu tak boleh baca sendiri kan. Dia kena datuk guru. Jadi bila baris hilang, baca kaki jadi lali. Lah kali orang sebut buku lali. Jadi bila kita sebut hak betul buku kaki, orang kata kita betul ke salah? Sama lah tak? Faham? Allah SWT. Dia kata Allah SWT. Dia kena cerita lagi betul. Saya kira dia kata ustaz apa mengajak sebut babi dia dah. Kitab tulis babi dia dah. Takkan saya nak tukar. Baik, Allah SWT. Baik. Sambung. Allah SWT. Malam ni macam-macam Allah. Maka memakan ia akan buah kayu itu hingga habis dengan daunnya dan cawangnya, hingga tinggal batang semata-mata. Maka keluar daripada umbi pohon kayu itu satu harimau, maka ditangkapnya akan babi itu, lalu mati babi itu. Allah, banyak kali ulang babi. Allah. Jadi kisahnya dalam mimpi itu Allah SWT, Imam Muhammad dia nampak satu dusun yang luas cantik. Dusun tu comel dia dah. Allah SWT. Dan pada dusun tadi ni ada satu pohon kayu yang ada buah dia dah. Maka keluar daripada satu penjuru kampung tu babi. Tiba-tiba ada babi sekok mai lari, laju mai. Maka ia memakan akan buah kayu itu hingga habis. Bukan setakat habis buah, habis sekali dengan daun-daun dan cawangnya, hingga tinggal batang semata-mata tu, ranting-ranting tu, semua babi tu makan habis. Ia tak dalam mimpi tu Allah SWT. Allah SWT. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluar daripada umbi pohon kayu itu sekok rimau dia dah. Tiba-tiba rimau keluar daripada rodu kayu tadi ni, keluar rimau dia dah. Maka ditangkapnya akan babi tu. Babi tadi hak balah pokok tu sampai habis, tinggal batang perdu ni, rimau tu terekam dah, maka mati babi tu. Maka Imam Muhammad dia faham dalam mimpi tadi ni macam lain. Dia faham kata seolah-olah dialah yang nak kena nasib tu. Maka sebab tu dia kata mimpi yang sangat mungkar, dia kata. Macam alamat yang tak baik dia dah. Sebab tu keilmuan tafsir mimpi ni bukan semua orang boleh tafsir tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka berkata akan Abu Hanifah bahawa Allah Ta'ala mengajar ia akan daku ilmu takbir mimpi. Jadi Imam Abu Hanifah dia kata, aku ni
Tuhan bagi kelebihan, boleh tafsir mimpi. Allahumma salli. Boleh tadbir mimpi dia dah. Allahumma salli. Baik, maka mimpi ini baik bagi kita dan jahat bagi seteru kita. Makrifah dah. Imam Muhammad dia sangka mimpi ni tak elok untuk dia. Tapi Imam Abu Hanifah dia kata apa? Jangan risau tuan guru dia dah. Mimpi ni elok untuk kita dia dah. Tapi yang tak elok ada untuk seteru kita dahari. Maka jikalau engkau izinkan bagiku kepada takbir akan dia, nescaya aku takbir akan dia. Maka berkata Hamad, takbirkan olehmu ya Nu'man. Artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka nama bagi Imam Abu Hanifah adalah Nu'man. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi ini juga di antara adab. Bila mana seorang murid, guru dia tak tahu semua benda pun sebenarnya. Tapi pada ketika seorang murid yang tahu sesuatu lebih yang dia tahu daripada guru dia, maka dia nak bagi tahu ataupun dia kena minta izin kepada guru dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan dia pula ni, tok guru main duk buah. Mai saya mengajak. Tak, dia minta izin. Dia kata kalau kau izinkan untuk aku takbir akan dia, maka aku takbir dia dah. Biar dia tafsir mimpi tu dia dah. Allahumma salli ala sayyidina. Maka Imam Muhammad dia kata takbirkan olehmu ya Nu'man. Artinya nama Abu Hanifah itu Nu'man. Maka berkata ia. Maka Imam Abu Hanifah pun kata, bermula dusun yang luas lagi berhiasan itu adalah agama Islam ni. Tuan guru nampak dusun yang luas, cantik, yang tu agama Islam ni. Dan pohon kayu yang berbuah itu adalah ulama. Sebab apa? Ulama ini dia memberi manfaat kepada sekalian manusia yang lain. Maka sebab tu tadbir bagi pokok berbuah itu adalah sekalian ulama. Allahumma salli alaihi wasallam. Faham tak? Ulama ni dia tak bagi buruk pada orang, dia bagi manfaat. Cumanya orang kadang-kadang tak boleh ambil manfaat sebab buah tak semua manis tuan. Kadang dia main masam. Betul tak? Jadi ada setengah orang dia makan buah tu dia masam, dia buang buah tu. Walhal kalau dia makan buah tu menjadi khasiat untuk dia tak? Sama tak macam mana ulama yang kadang-kadang bagi nasihat yang menyakitkan kita. Faham lagi? Dia tak busuk tuan-tuan. Dia tak busuk. Faham? Maka sebab tu ditakdirkan pokok yang berbuah itu adalah ulama. Dan usulnya yang tinggal itu engkau dan babi itu adalah dahri katanya. Jadi pokok hak tinggal perdu saya ni siapa? Itu adalah Imam Muhammad, kata Imam Abu Hanifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan harimau yang membunuhkan babi itu adalah aku, kata Imam Abu Hanifah. Nampak? Jadi perdu pokok ni, Allahumma salli ala itu adalah Imam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Harimau yang keluar terkam babi tadi ni, terkam yang akan menjahanamkan dahari tadi ni siapa? Itu adalah Imam Abu Hanifah. Mana kata apa tuan-tuan? Dia menjaga akan guru dia. Faham ni? Sebab kita ni tuan-tuan, kadang bila boleh pandai sikit, kita berasa kita ni boleh mengajak guru kita. Faham tak? Sebab tu saya dengan cikgu matematik saya salam cium tangan ni dah. Walhal dia ajak matematik masa sekolah rendah. Dan dalam kuliah saya tuan-tuan, dia duduk mengaji dengan saya. Jadi kalau ikut patut-patutnya, siapa cium tangan siapa? Tak? Tapi saya tak pernah buat benda tu. Saya cium tangan guru saya. Walaupun dia mengaji dengan saya, dia tak faham, dia tanya saya. Dia panggil saya pula ustaz ke atas. Tapi saya tetap hormat dia macam mana saya kecil lagi tuan-tuan. Allah SWT. Sebab tu pada saya tuan-tuan, tak betul istilah seorang murid jadi guru kepada guru dia. Tak betul tuan-tuan. Besar lagu mana pun tuan-tuan, tak boleh. Pasal seorang murid, dia takkan boleh capai puncak yang tinggi, melainkan dia pijak dulu yang rendah dulu tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Syafi'i, tengoklah perkataan para alim ulama mana pun, lebih-lebih lagi Imam Syafi'i. Hatta dia kata yang mengajarkan aku walaupun huruf alif dia kata, maka dia adalah guruku dan tak boleh aku khianat dia walaupun sekali. Imam Syafi'i kata apa? Aku adalah milik dia. Sebab apa? Sebab
dia dah mengajarkan aku huruf alif. Tambah kita hak ngaji banyak ni, tuan. Allah. Faham? Allahumma salli ala Muhammad. Guru dia boleh duduk dengan anak murid pasal apa ni? Tawaduk yang ada pada dia. Tapi jangan kita ni dikhaburi dengan tawaduk yang ada pada guru kita. Macam guru saya, tuan, setiap kali dia masuk mengajak, tuan, kami berdiri. Dia marah saya, tuan. Jangan bagi dia berdiri. Bukan bermaksud lepas ni jangan berdiri, tak. Berdiri juga. Sebab tu adalah akhlak Rasulullah. Bila sahabat nampak Nabi mai, sahabat berdiri, Rasulullah suruh duduk. Sebab Rasulullah kata duduk, sahabat tak duduk, tuan. Melainkan ketika mana Rasulullah dah duduk, baru sahabat duduk. Guru memang dia akan cakap jangan. Sebab apa? Itu adalah tawaduk yang duduk pada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Takkan hilang benda tu. Tapi bila kita ni kadang-kadang terpedaya dengan tawaduk guru. Tak payah. Tak payah tu guru tak bagi bangun. Duduk buat bodoh pasal tu bodoh yang baru sudah. Faham tak? Berkat hilang tu. Benda ni kena jaga. Sebab apa? Sebab ada setengah tok-tok guru lain kita jaga. Main dengan ustaz setengah tok-tok guru kita kecil-kecil ni, kita buat lebih kurang. Tuan, hak tu yang akan menjadi racun dalam ilmu yang ada kat kita, tuan. Menyebabkan benda kecil Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimah, kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani. Dua kalimah ni ringan pada lisan, kata Nabi SAW, berat pada timbangan. Boleh buat tak? Pasal apa tak boleh baca, tuan-tuan? Duduk saja tak teringat pun nak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Pasal apa, tuan-tuan? Berkat ilmu hilang. Ni tuan-tuan, orang tak perasan benda-benda ni. Allah SWT. Orang tak perasan. Benda hak yang mudah kita rasa payah. Apa lagi, tuan-tuan, hak mudah? Baca qulhu 3 kali. Qulhu 3 kali, pahala dia Nabi SAW janji kat kita. Khatam satu Quran. Hari ni tuan-tuan baca lagi 3 kali qulhu. Tunggu tahlil lagi kan? Mujuk ada tahlil mana ni? Kalau tak ada tahlil, tak baca juga qulhu 3 kali. Nampak tak? Sebab tu, tuan-tuan, benda ni tuan-tuan tolonglah jaga lagi elok. Tolonglah jaga. Berkat ilmu ni, tuan-tuan, tolonglah jaga. Allahumma salli. Jangan berlebih-lebih kurang, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal esok kita akan jadi orang yang muflis kat sana. Wal'iyadzubillahi min zalik. Cakap pandai, nampak aib orang cukup terror, tuan-tuan. Hak sendiri tak perasan sampai sudah. Hak kotak kat baju orang tu nampak kan main. Kotak kat diri kita, tuan-tuan, tak perasan. Faham? Allahumma salli. Baik. Maka Allahumma salli ala Muhammad, berjalanlah engkau dan aku serta engkau, maka dengan berkat himmah engkau. Tu nampak. Imam Abu Hanifah kata kat guru dia, dengan berkat himmah engkau wahai guru, dia kata, dan berkat hadrat engkau, Allahumma salli, aku berkata-kata sertanya dan aku lazimkan hujahnya. Imam Abu Hanifah kata apa? Biar aku yang berhujah dengan dia, dengan berkat himmahmu dan juga dengan berkat hadratmu. Maksudnya kalau kau redha dengan aku wahai guru, maka biar aku yang berhujah dengan dia. Biar aku tolong jawab. Sebab dia yakin pada keberkatan yang Allah nak bagi melalui guru dia terhadap diri dia. Ni je nak jaga benda ni. Sebab tu saya kata kisah ni cukup banyak dia punya pengajaran yang kita boleh ambil dah. Allah SWT. Baik. Maka sukalah Hammad itu dan berdiri keduanya ketika itu jua kepada Masjid Jami'. Jadi Imam Hammad pun dia pergi jalan, Allahumma salli ala Muhammad, pergi dengan Imam Abu Hanifah. Maka datang khalifah dan berhimpunlah segala manusia pada majlis Hammad itu. Maka ketika tu khalifah pun mai. Lepas tu sekalian manusia yang ramai pun mai ke majlis Hammad itu, yakni majlis Hammad yang hadir itu, dan berdiri Abu Hanifah di hadapan gurunya di bawah sarirnya, memegang ia kaus gurunya dan kaus dirinya. Allah.
Jadi pada masa majlis tu, Imam Muhammad dia mai dan dia berdiri depan Imam Muhammad itu, berdirinya Abu Hanifah di hadapan gurunya, di bawah sarilnya, di bawah kain baju dia. Ya Allah subhanahu. Dan ketika itu Imam Abu Hanifah dia pegang akan kaus gurunya dan kaus dirinya, dia pegang selipar. Dia ambil selipar untuk guru dia ambil selipar dia pegang sekali. Maksudnya macam budak suruhan lah. Sebab dia nak murid tuan-tuan. Allah subhanahu. Nah. Baik. Maka datang dahari dan naik ia di atas mimbar dan berkata ia. Jadi dahari pun naik atas mimbar, dia pun kata, siapa yang menjawab akan soalku ini? Ni kata orang sombong. Ni siapa nak jawab ni dah? Allah SWT. Maka sahut Abu Hanifah, apa perkataan kamu itu? Nyatakan olehmu. Maka orang yang mengetahui, dijawabnya akan pertanyaan kamu itu. Jadi Imam Abu Hanifah kata, hang nak tanya apa, hang tanya. Jadi siapa yang tahu, dialah akan jawab. Ni Imam Abu Hanifah dah. Jadi bila Imam Abu Hanifah ni budak lagi tuan-tuan, dia kata lagu tu, pegang pula selipar tok guru, pegang selipar dah. Duk bawah kain tok guru pula tu. Allah SWT. Maka berkata dahari, siapa engkau, wahai kanak-kanak? Engkau berkata-kata sertaku beberapa orang yang mempunyai kemegahan, dan orang yang tua-tua dan serban yang besar-besar, dan yang mempunyai kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas-luas. Lemah mereka itu daripada aku. Ni sombong semua lah. Dia kata, hang siapa? Hang tu budak-budak ya? Hang nak hujah dengan aku, hang tu budak-budak ya? Kata Allah SWT. Sedangkan Allah SWT, orang lain yang lebih megah, dia kata, orang-orang tua, sorban hak besar-besar, dia kata, kain pakai baju yang lebih kemah ni, dia kata, tangan baju yang luas-luas, dia kata, semua dia kata tak boleh nak berhujah dengan aku. Baik, apa kita belajar sini tuan-tuan? Dalam Quran Allah ajak dekat kita, darjat di antara kita diukur dengan ilmu. Pasal apa Imam Abu Hanifah dia boleh berhujah dengan dahari tuan-tuan? Walhal dia masih budak-budak. Kerana ilmu itu telah mengangkat darjat dia tuan-tuan. Sebab tu Allah Muhammad, darjat bukan diukur dengan ilmu. Allah SWT. Faham tak? Dia tak diukur dengan ilmu tuan-tuan. Dia tak diukur dengan umur tuan-tuan. Dia diukur dengan ilmu, darjat. Tak makna kata hang tua, hang lebih besar pangkat, tak. Keilmuan yang ada pada seseorang. Maka keilmuan itu datang dengan takwa. Allah SWT. Hak paling betul dengan Tuhan, maka dia tu lebih tinggi darjatnya. Allah SWT. Dia faham. Allah SWT. Baik. Jadi bila ditanya lagu tu, maka betapa engkau berkata sertaku padahal kecil umur engkau dan hina diri kamu. Dia kata begitu. Dahari dia kata kat Imam Abu Hanifah. Hak tua-tua, sorban besar ni, hak lebih alim pada hang ni dah. Semua tak boleh hujah aku. Hang ni budak-budak Baik. Maka berkata Abu Hanifah, tiada menaruh oleh Allah Ta'ala akan ketinggian dan kebesaran itu kepada orang yang mempunyai serban yang besar-besar dan kain yang kemegahan dan tangan baju yang luas, tetapi ditaruh akan dia bagi ulama seperti firman Allah Ta'ala, walladzina utul ilma darajat. Jadi dia kata apa? Imam Abu Hanifah kata Tuhan dia tak kira macam tu. Allah kata dalam Quran, dan segala mereka yang didatangkan bagi mereka itu akan ilmu beberapa darjat. Jadi orang yang ada ilmu, orang itulah yang diangkat darjatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tuhan kata dalam Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya Allah SWT. Maka berkata dahari itu, engkau yang menjawab akan soalku. Ya Allah SWT. Maka kata Abu Hanifah, bolehkah sambung ini? Boleh. Ya Allah SWT. Tak wanti tu takat tu. To be continued. Boleh. Kan nak cari habis? Habis? Boleh? Boleh sikit lagi. Allah SWT. Pasal panjang kan? Allah SWT. Boleh?
Boleh, tak apa. Saya bukan apa, nampak nasi duduk dalam tu. Kenapa sebab? Dia ada makanan ni, dia makruh kan? Kali kena sorok je belakang ni. Yang tersambung sikit. Baik, maka berkata dahari itu, engkau yang menjawab akan soalku. Maka kata Abu Hanifah, bahkan aku jawab akan soal engkau dengan taufik Allah. Aduh, Imam Abu Hanifah, dia tak pernah letak diri dia lebih daripada apa yang Tuhan bagi kat dia. Maka inilah ketinggian takwa yang ada pada diri seseorang. Dia tak pernah melupakan Allah yang memberikan padanya taufik. Sebab tanpa taufik, tuan-tuan, kita tak boleh buat apa-apa sebenarnya. Saya boleh duduk kat depan ni sebab taufik yang Allah bagi. Tuan-tuan boleh duduk kat sini, tuan-tuan. Kenapa? Taufik yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Kalau tak, tuan-tuan, kita tak mampu pun. Sebab tu tak boleh kita berasa kemah dengan kebaikan kita. Di antara ujian yang Tuhan bagi ke orang hari ni, tuan-tuan, dia tahu dia ni pendosa, tuan-tuan. Dia tahu dia ni buat dosa banyak. Tapi dia berbangga dengan diri dia yang menjadi pendosa. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan miskin, tuan-tuan nak pergi jajar berata tak kata tuan-tuan miskin? Nak lah tuan-tuan. Malu kan? Tak? Kita kalau kita kentut, tuan-tuan, ni lagi contoh mudah. Tuan-tuan kentut, tuan-tuan dapat pengumuman dekat masjid. Assalamualaikum penduduk kampung, minta maaf saya baru kentut. Sanggup tak, tuan-tuan? Tidak. Tapi hari ni kita lagu mana, tuan-tuan? Tanpa kita sedap, tuan-tuan, kita ni duk kena burung dengan nafsu kita. Nafsu ni dia nak bagi kita rasa baik bukan susah pun. Dia bagi kita rasa seronok dengan taubat yang kita buat. Kita boleh taubat seronok. Walhal kita taubat, tuan-tuan, malu. Pasal apa? Kita bertaubat dalam keadaan kita masih lagi mengambil nikmat. Kita bertaubat dengan keadaan kita masih mengambil nikmat, tuan-tuan. Tak malu Pasal apa Nabi SAW tak mau minta lebih daripada apa Tuhan bagi? Kerana malu yang ada pada diri baginda SAW. Walhal Nabi tak dosa, tuan-tuan. Nabi ni maksum. Tapi kerana malu, tuan-tuan. Malu nikmat Tuhan bagi banyak sangat ni. Menyebabkan dia malu, tuan-tuan, nak cerita ke orang. Lepas tu benda yang guru saya ajak, tuan-tuan, antara yang dia ajak saya, sembunyikan segala rasa kita dengan Tuhan daripada pandangan manusia yang lain. Allah SWT. Ni tak boleh taubat sikit, cerita ke orang. Boleh duduk dalam majlis zikir, cerita ke orang. Dah tahu apa guna zikir, tuan-tuan? Kita berzikir nak cakap dengan Tuhan, nak berkhulwat dengan Tuhan. Kita bercinta dengan isteri kita, kita cerita ke orang. Tok Wan cinta dengan Tok, cerita kat cucu tak? Tahu semalam Tok Wan cakap kat Tok, I love you. Nak dia tahu tu? Malu kan? Faham? Maka jangan kita melupakan Allah dalam apa saja kita buat, tuan-tuan. Maka Imam Abu Hanifah dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah Allah itu, Allah SWT, akan aku jawab soal engkau itu dengan taufik Allah. Maka berkata ia, adakah Allah itu mawjud? Maka jawab Imam Abu Hanifah, bahkan. Dia tanya, Tuhan itu wujud ke? Maka Imam Abu Hanifah kata, ya ada. Berkata ia, di mana ia? Maka kata Abu Hanifah, tiada ada baginya tempat. Kata dahari, betapa ada mawjud, tiada ia bertempat baginya. Tadi kita tanya tadi. Hang kata ada, macam mana boleh kata tak ada tempat? Baik. Kata Abu Hanifah, bagi ini dalil pada diri kamu. Jawapan pada soalan ni, adakah hang? Imam Abu Hanifah kata kat dahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya, di mana ia dalilnya? Dahari buat kemahai. Mana? Hang kata ada kat aku, mana? Maka kata ia, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Abu Hanifah tanya balik. Ia itu tiadakah pada diri kamu nyawa?
Imam Abu Hanifah tanya balik kat Dahri, hang nyawa ada kat badan hang? Maka katanya bahkan Dahri kata mestilah ada nyawa. Kan aku tengah cakap ni. Macam itulah seolah-olah. Baik. Maka kata Abu Hanifah, di mana tempat roh kamu itu? Hang tunjuk Ustaz, roh hang tu duduk tang mana? Nyawa hang tadi tu duduk tang mana? Di kepala kamu kah? Nampak sebab. Macam cerita Piramli pun dah. Atau di perut kamu kah? Atau di kaki kamu kah? Hang kata nyawa ada kah? Betul? Mana duduk tang mana? Kepala hang kah? Perut hang kah? Kaki hang? Tunjuk kat aku. Jadi Imam Abu Hanifah tanya soalan gitu kan. Allah SWT. Maka tercengang ia, Dahri terdiam. Tak boleh jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ia kemudian menyeru oleh Abu Hanifah akan air susu, buat dalil yang lain pula. Dia cerita pula pasal ayak susu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan berkata ia, tiadakah pada air susu ini minyaknya? Maka kata Dahri, bahkan ada daripada ayak susu ada minyak. Kan kita minum air susu kan, susu ni kena masak dulu dia. Bila masak kan dia berminyak. Allah SWT. Jadi bila dia berminyak tu, minyak tu tak nampak dah. Dia serap sekali masuk dalam susu. Tapi bila kita minum, kita rasa lemak ada dalam. Allah SWT. Maka kata Dahri bahkan, maka kata Abu Hanifah, di mana tempatnya? Mana minyak bagi susu tadi ni? Lemak susu ni duduk tang mana? Di ataskah atau di bawahkah? Maka Dahri ni tercengang lagi. Nak jawab gina dia kata. Allah SWT. Baik, maka kata Abu Hanifah, seperti tiada dapat bagi roh itu tempat pada tubuh, dan tiada pula bagi minyak itu tempat pada air susu itu. Demikian lagi tiada dapat pula bagi Allah itu di dalam kaun ini tempatnya. Jadi kalau hak susu pun hang tak boleh tunjuk tang mana, nyawa dalam jasad pun hang tak boleh tunjuk duk tang mana, maka apatah lagi Allah Ta'ala pasti tidak boleh bertempat di dalam kaun dia sendiri. Dah dia buat. Faham? Allah SWT. Jelas orang tu kata kemas Imam Abu Hanifah. Tadi duk rasa macam tak boleh jawab dah kata. Tengok Imam Abu Hanifah jawab. Oh clear. Baik. Kata Dahri, maka apa ada dahulu daripada Allah dan apa kemudian daripadanya? Ini soalan kedua. Ini perangai kianat ni kan. Tadi tanya satu soalan kan. Ni nak menang juga. Jabus juga. Baik. Maka kata Abu Hanifah, tiada suatu dahulu daripadanya dan tiada suatu kemudian daripadanya. Maka kata Dahri, betapa tasawur ada suatu yang maujud, padahal tiada suatu dahulunya dan tiada suatu kemudiannya. Macam mana hang boleh kata adanya sesuatu tanpa ada mula dan tanpa ada akhir? Maka kata Abu Hanifah, baginya itu dalil pada badan kamu pula. Tadi kat diri kamu, lah dekat badan hang pula. Maka kata ia, apa ia? Katanya, apa dahulu daripada ibu tangan kamu dan apa kemudian daripada jari kelingking kamu? Mana dulu? Suluh ibu jari ni apa dia? Suluh ibu jari kelingking? Tak ada kan? Mana ada? Tiada mula. Dan apa pula lepas jari kelingking lagi? Tiada akhirnya. Sama. Allah. Maka katanya, tiada satu dahulu daripada ibu tanganku dan tiada suatu kemudian daripada kelingkingku. Mana ada? Maka kata Abu Hanifah, demikian lagi bagi Allah Ta'ala. Tiada satu dahulu daripadanya dan tiada satu kemudian daripadanya. Kalah 2-0 lah. Tak puas hati lagi. Maka kata Dahri, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Nak menang juga. Macam situ kata cerita Piramli, dia ikut cerita ni ikut noh. Dia ambil Allah SWT. Dia kata satu lagi soalan dia kata Allah SWT. Baik. Katanya, maka Imam Abu Hanifah kata, nyata olehmu. Hang, tanya. Aku jawab. Aku jawab, kata Imam Abu Hanifah, insya-Allah Ta'ala. Maka katanya, apa kelakuan Allah sekarang? Sama noh. Apa duduk dalam tangan saya? Allah SWT. Tu kata Piramli ni bukan kaleng-kaleng. Kau biasa-biasa. Allah SWT. Jadi katanya, apa kelakuan Allah sekarang ni? Ni Tuhan lah tengah buat apa? Dia tanya lagu tu.
Maka kata Abu Hanifah bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan kau. Yang kita buat ni terbalik dia lah. Sepatutnya dia kata bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Betul lah, patut orang bawah tanya orang atas. Bukan orang atas tanya orang bawah. Betul. Nah, jadi Imam Abu Hanifah kata hang mula ni buat benda terbalik dia lah. Patut aku yang jawab ni duduk atas. Hang tanya kena duduk bawah. Maka Allahumma salli alaihi wasallam, manakala engkau turun aku naik, nescaya aku jawab akan soalan kau. Jadi hang turun dulu, biar aku naik dah. Aku naik, aku jawab. Baik. Maka ketika itu Allahumma salli alaihi wasallam dahari pun setuju. Maka turun ia dan naik Abu Hanifah di atas mimbar. Maka tatkala duduk ia di atas mimbar, maka bertanya dahari. Dahari tanya lagi sekali. Tuhanlah tengah ada buat apa? Maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil seumpama kamu daripada atas ke bawah dan menaikkan yang sebenar umpama aku dari bawah ke atas. Maka lalu alah ia dan putus hujahnya. Tuhan tengah buat apa lah? Tuhan tengah menurunkan kebatilan. Macam mana hang turun di bawah tadi? Dan Allah sedang menaikkan kebenaran seperti mana yang aku daripada bawah naik atas. Inilah Tuhan tengah buat lah ni dia dah. Allah. Maka dahari ini pun mati hujah nanti. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah riwayat daripada kisah dahari dan juga Imam Abu Hanifah. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan. Nah, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Kita menjadi orang yang ditunjukkan oleh Allah dengan taufiknya. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab hakikatnya tuan-tuan, kalau Allah tak kurniakan taufik, maka kita ni tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Maka ajak diri kita ni untuk meletakkan Allah sebagai sebab untuk kita mendapatkan kebergantungan. Faham? Gantungan Tuhan. Ajak diri ni pegang Tuhan, bukan pegang makhluk. Sebab bila hilang makhluk, takkan nak hilang rasa kita dengan Tuhan. Faham? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi benda ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan yang tadi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belajar kita meletakkan Allah dalam hidup kita. Sebab tu orang yang ada Allah dalam hidup ni, dia tak khatir pun kalau dia berjalan seorang. Dia tak risau pun. Sebab dia tahu Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia. Dan beruntung bagi orang yang mempunyai rasa macam tu tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita harap kita semua Allah Ta'ala bagi rasa tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita semua ni berteman dengan Allah sampai ke akhir hayat kita. Moga-moga saat esok tak ada siapa peduli kat kita. Pada ketika tu kita tak jadi orang yang rugi tuan-tuan. Lah jangan duk jaga orang sangat tuan-tuan. Jaga Allah Ta'ala dalam hidup kita. Allah SWT. Dan kita tak perlukan makhluk untuk mendapatkan Tuhan. Tapi kita takkan dapat Tuhan kalau kita tak pedulikan makhluk. Sebab kesempurnaan hubungan hamba dengan Tuhan hanya boleh dicapai pada ketika kita menyempurnakan hubungan hamba sesama hamba. Allah SWT. Sebab tu orang ni tuan-tuan nak kenal dia betul tak betul senang. Dia ni orang yang sangat mengambil berat tentang manusia yang lain, ataupun dia duk kira diri dia. Dia nak orang je pergi mengadap dia tuan-tuan. Dia tak payah mengadap orang, tak betul tuan-tuan. Dia nak orang je datang tanya khabar dia. Tapi dia tak pernah tanya khabar orang tuan-tuan. Maka tu bukan orang yang mempunyai akhlak yang betul lagi tuan-tuan. Jadi kita kena jadi orang yang selalu mengambil tahu pasal orang tuan-tuan. Tengok jiran kita macam mana, adik-beradik kita lagu mana, tanya khabar depa tuan-tuan, ambil tahu pasal depa. Nampak depa buat salah apa betul tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak depa tak betul, kita didik depa tuan-tuan bagi betul. Jadi insya-Allah kita sama-sama usaha untuk mendapatkan kesempurnaan rasa kita dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin. Jadi sebelum tangguh tuan-tuan, hujung bulan ni, hujung minggu ni lah, hari Jumaat ni, saya jemput sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama hadir ke Maulid Akbar kita di Tapak Mukaujunah Dakwah Center di Kampung Guak sebelah ni Jadi tuan-tuan jemput mai ramai-ramai 29 hari bulan 12. Insya-Allah kita tengah buat persiapan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, saya seronok sangat kali ni tuan-tuan sebab Allah hadirkan orang-orang yang sungguh-sungguh nak bantu bangunkan rumah Allah dan menjalankan akan majlis Rasulullah SAW.
Saya tak tahu nak cerita macam mana tuan. Tapi alhamdulillah tuan, saya rasa sungguh macam mana Tuhan ni dia bantu sungguh tuan. Allah subhanahu. Jadi tuan, saya harap tuan dapatlah luangkan masa jemput mai. Kalau tuan ada anak-anak, adik-beradik ke yang balik cuti, ajak pergi. Kita start pada pukul 3 petang tu, kita dah ada majlis tuan. Tausiah maulid kita start malam lepas maghrib, kita baca maulid. Lepas isyak ke 9 kita start tausiah insya-Allah. Petang tu kita ada himpunan pendekar. Tuan-tuan rasa nak jadi pendekar boleh main petang tu. Pakai tanjak sikit dengan Allah Subhanahu. Yang dulu-dulu main silat dulu-dulu kan. Mainlah. Ramai-ramai kita jemput kurang-kurang silat main untuk berkumpul petang tu. Dan kita juga ada juga aktiviti-aktiviti menarik. Kita ada aktiviti berkuda, memanah. Dan kita ada juga gerai-gerai. Ya tuan-tuan mainlah. Pekat-pekat main. Jadi pada pukul 3 tu sampai tengah malam duduk tentu Allah Subhanahu. Jadi insya-Allah pekat-pekat main ramai-ramai. Moga-moga menjadikan kita semua ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umat yang mencintai Rasulullah SAW, insya-Allah. Dan tolong doakan supaya perjalanan majlis jalan baik. Minta tolong doa jangan hujan sampai hari Jumaat. Minta hujan hari Sabtu. Jumaat dah apa? Jumaat jangan hujan ni. Nak hujan hari Sabtu insya-Allah. Pakai-pakai tolong doa. Sebab tadi dia becak sikit dah. Minta tolong doa lah. Insya-Allah berkat doa semua Allah mudahkan jalanan majlis insya-Allah. Dan kalau ada nak tumpang kenduri tuan-tuan, dialalukan. Kita nak pakai dana banyak juga tuan-tuan. Masa setakat ni kita baru ada 5,000 lebih. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu-bantu, seorang sikit boleh lah. Nak buat kenduri, tumpang kenduri. InsyaAllah. Tak mau bagi pun tak apa. Tolong bagi doa je. InsyaAllah. Baik. Jadi sekadar itu saja. Yang baik datang kepada Allah. Yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah SWT. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma naqulu wa nabiyyu hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.